Dengan itu kita akan berlintas langsung bersama dengan rakan kita Taufik yang telah bersedia dengan tetamunya yang berhormat Nurliza Noh, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Negeri Johor untuk membincangkan tentang pendidikan teras yang bakal menjadikan bangsa yang berjaya. Kita terus saja bersama dengan Taufik. Silakan. Sektor pendidikan dan kerajaan negeri Johor sebenarnya giat untuk memperkasakan sektor pendidikan, memandangkan kita sekarang berdepan dengan pelbagai cabaran, terutamanya dalam bidang pendidikan yang semakin hari semakin mencabar. Baik, untuk kita bercerita lebih lanjut tentang apakah usaha kerajaan negeri Johor untuk memperkasakan sektor pendidikan di negeri ini, bersama dengan saya adalah Esko Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Negeri Johor, YB Nurliza Noh. Okey, YB, terima kasih. Okey, YB, mungkin boleh ceritakan sikit. Kita tahu sebenarnya kerajaan negeri Johor sedang memperkasakan sektor pendidikan yang memfokuskan kepada kompetensi guru dan juga murid melalui pendidikan digital. Jadi mungkin setakat ini bagaimana YB melihat perkembangan dan pencapaiannya? Okey, sebelum tu Ismi, saya nak mengucapkan salam kemerdekaan yang ke-66 tahun. Kita doakan Ismi semoga negara Malaysia terus aman dan damai sentosa. Okey, berkaitan dengan perkembangan pendidikan di negeri Johor, Ismi, suka sangat saya nak ceritakan kepada semua yang mana untuk fasa pertama tahun 2023 ini apa yang telah kita lakukan untuk era pendidikan yang semakin mencabar ini, kita dibantu oleh Yayasan Raja Zahid Sofia dengan mewujudkan kelas bistari. Kelas bistari ni ada untuk fasa pertama ni ada 30 buah sekolah, yang mana sekolah rendah ni melalui bantuan daripada Yayasan Raja Sofia yang saya katakan tadi, kita telah memberikan satu smart board classroom. Ini adalah untuk menggalakkanlah penjitilan sistem pendidikan penjitilan kepada sekolah-sekolah ni. Jadi apa yang kita dapat lihat feedback daripada guru, daripada parents dan daripada student itu sendiri, pelajar-pelajar hari ini semakin semangat nak datang sekolah. Ismi, kalau daripada masa zaman saya dulu, zaman Ismi juga dulu tahun 90-an kita pakai papan hijau tu dengan kapur kan. Okey, seterusnya kita ada whiteboard, kita ada marker pen, dan hari ini kita kena berubah kerana sistem pendidikan pada hari ini sangat-sangat mencabar. Kalau kita masih di era yang sama, kita takkan ke mana-mana, Ismi. Jadi itulah salah satu inisiatif fasa pertama. InsyaAllah untuk fasa kedua kita akan meneruskan lagi, kerana untuk fasa pertama ni baru 30 buah sekolah, sedangkan di negeri Johor kita ada 1192 sekolah. Jadi kita nak tak ada sekolah yang tercecer untuk sistem pendidikan digital ini sendiri, Ismi. Jadi untuk negeri Johor kita menyambut baik berkaitan dengan penjitilan pendidikan ini, Ismi. Okey, YB, bagaimana YB melihat pendigitalan pendidikan ini dapat menyeimbangkan akademik dan juga sasiah pelajar itu sendiri? Okey, berikutan dengan soalan itu, saya melihat bagaimana ia dapat pelajar itu lebih kreatif. Bukan pelajar saja, Ismi, tetapi guru-guru sendiri. Bila dah ada penjitilan ni, semangat guru-guru untuk mencipta pelbagai inovasi untuk memupuk minat pelajar-pelajar itu sendiri. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, Ismi, dengan penjitilan dia dapat menyimbangkan sasiah. Murid-murid itu sendiri minat nak datang sekolah dan memupuk minat tu satu. Bila dah datang sekolah, berbagai program lagi yang dapat kita anjurkan melalui penjitilan itu sendiri, dan melalui inisiatif daripada kementerian yang berhormat Fadilah Siddiq mengatakan anak bijak lagi cerdik juga dapat kita buat dalam program penjitilan itu sendiri, Ismi. Okey, YB, soalan terakhir, apa harapan YB sendiri sebagai Esko Pendidikan? Ya, kita memandangkan Johor ni memang terkenal dengan sekolah-sekolah yang
hebat dan SPM pun tahun ini diawalkan kan. Jadi mungkin bagaimana harapan YB sendiri untuk sektor pendidikan dekat Johor ni menjelang Maju Johor 2030 nanti. Okey, Ismi, untuk Negeri Johor khususnya, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi nak jadikan Negeri Johor ini sebuah negeri yang maju menjelang tahun 2030. Jadi signifikan daripada sebuah negeri yang maju itu mestilah key dia adalah daripada pendidikan. Jadi hari ini selain daripada kita melihat kejayaan-kejayaan pelajar untuk hala tuju pendidikan melalui portfolio pendidikan, saya sendiri nak pelajar-pelajar yang keciciran 3M tu Ismi membaca, mengira dan saya lupa. Saya nak pelajar-pelajar itu diberikan keutamaan kerana untuk seterusnya kita nak pelajar-pelajar itu dapat dikurangkan. Kalau hari ini ada berapa jumlahnya dan untuk setahun seterusnya kita dapat kurangkan. Dan selain daripada itu yang saya katakan tadi, nak jadikan negeri maju menjelang tahun 2030 melalui pendidikan itu yang paling utama. Itu harapan saya untuk pendidikan di negeri Johor ini semestinya. Okay, bila sikit kata-kata semangat sikit sebab esok dah nak mula sekolah. Hari Ahad ni kita masuk sekolah. Jadi mungkin kata-kata semangat sikit pada adik-adik kita yang nak kembali bersekolah ni. Okey, untuk semua pelajar-pelajar dah cuti seminggu ni kan, saya doakan bukan untuk pelajar saja, untuk ibu bapa jangan lupa ingatkan kepada anak-anak dah nak naik sekolah ni, dan harapan saya kepada guru-guru semangat untuk mendidik anak bangsa kita. Terima kasih guru-guru, pengorbanan anda hanya Allah saja dapat membalasnya. Okey, okey YB, terima kasih. Baik, betul kata YB tadi, kepada ibu bapa jangan lupa untuk menggalakkan anak-anak untuk terus kembali ke sekolah kerana Kerajaan Negeri Johor sedang giat melancarkan pelbagai inisiatif untuk membantu mengembangkan lagi sektor pendidikan di negeri Johor. Dan kita sebagai ibu bapa, mungkin guru-guru juga perlu menyambut baik usaha ini kerana kita mahu memastikan pendidikan di Johor terus berkembang dan mencapai satu prestasi yang paling berkualiti di Malaysia. Baik, ini saja dapat kongsikan untuk cerita pagi dari Johor. Kembali bersama Syafiqah dan juga Terence di Angkasa Puri. Silakan. Saya Taufik, dan itu dia salah satu lagi program untuk memperkasakan pendidikan di negeri Johor. Dan memperkasakan pendidikan itu suatu yang kita semua inginkan untuk anak-anak kita, generasi masa hadapan. Dan pelbagai inisiatif telah diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, antaranya untuk membantu anak-anak kita menghayati isi kandungan negara ini adalah membaca rukun negara secara total. Ya, betul. Daripada cita-cita yang ingin dicapai sekali dengan prinsip-prinsipnya. Ya, betul. Jadi seperti mana Terence katakan tadi, kita ingin menyemarakkan dan juga menggelorakan Hari Kebangsaan dan juga tidak lama lagi Hari Malaysia ini. Tapi ianya kita tidak mahu sekadar laungan semata-mata ataupun sekadar konten di media sosial sebab tak nak tertinggal trend katanya. Sebab itu yang FYP sekarang. Tapi itulah bagaimana kita boleh letakkan satu makna yang sangat bermakna, sangat bererti pada apakah itu merdeka sebenarnya. Jadi ia perlu dipupuk lagi daripada zaman sekolah. Sebab kalau dah belia sangat tu, itu mungkin Allah. Sebab tu kita kata melentur bulu biar ada rebungnya. Ya, masih boleh diolah walaupun belia kita sekarang ni dia berada dalam dunia yang serba canggih, serba moden, ada TikTok dan sebagainya. Jadi mereka boleh belajar, mereka boleh unlearn, mereka boleh relearn. Rasanya mereka dah boleh mengubah strategi hidup berdasarkan info dan data baru. Dan itulah sebenarnya konsep merdekanya jiwa, bukan saja merdeka dari segi fizikal, dari konteks tiada penjajahan, tapi juga merdeka dari segi jiwa, raga dan minda kita mampu menerima benda-benda baru berdasarkan penghujahan data dan fakta yang betul. Tapi kita yakin rakyat Malaysia sekarang semakin lama semakin matang. Dengan beberapa episod yang terjadi di negara ini, kita boleh lihat kematangan rakyat Malaysia bukan sahaja untuk membuat keputusan tetapi untuk berfikir secara lebih kritikal itu. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi kita lihat masa depan negara mungkinlah selamat untuk diserahkan kepada belia zaman sekarang. Tapi selamat atau tidak, semuanya di tangan belia sekarang ini. Tekad perpaduan penuhi harapan ini bersama.